4里面结束上帝对大卫的呼召。 Hari ini mungkin dalam waktu 2 kali lagi kita akan mengakhiri panggilan Tuhan kepada Daud. 我们已经讲了好几个月大卫的生平。 Kita sudah membicarakan beberapa bulan tentang kehidupan Daud. 上帝把大卫呼召出来， Allah memanggil Daud 不但成为那个时代很重要的侍奉主的人， bukan saja menjadi seorang yang melayani Tuhan pada zaman itu yang sangat penting, 而且成为历世历代对基督教贡献最大的人之一。 tetapi dia juga merupakan salah seorang yang memberikan sumbangsi yang terbesar sepanjang sejarah. 因为不是单单服侍那一个时代重要的事件，他有份。 Karena bukan saja dia berbagian di dalam hal-hal melayani Tuhan pada zaman itu 大 saja, 卫最大的贡献是他对整个基督教历史上对神的认识、对神的信仰有最中心的贡献。 tetapi sumbangsi daripada Daud yang terbesar adalah dia mempunyai pengertian yang sangat tepat terhadap iman kepada Tuhan itu. 从我个人的了解， Dari pengertian saya secara pribadi, 人类历史中间对上帝的真理、对上帝的计划最明白的人，就是大卫。 di dalam sejarah umat manusia, orang yang paling mengerti tentang kebenaran Tuhan dan rencana Tuhan adalah Daud itu. 他不但明白他以前的事迹、以前的时代，上帝对人类所做的事情。 Bukan saja dia mengerti hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal yang terjadi sebelumnya itu. 最奇妙的事情，大卫知道历史以后，未来的时期，上帝要做的工作都非常明白。 Tetapi yang paling ajaib adalah bahkan Daud juga mengerti hal-hal yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman atau setelah zaman itu. 这一件事对人类的知能来说是绝对不可能的事情。 Hal ini merupakan sesuatu yang tidaklah mungkin bagi intelektualitas seorang 那 manusia. 么，我们基督教对上帝的信仰，跟所有宗教不同的地方， Lalu perbedaan daripada kita iman kekristenan dengan semua agama-agama yang lain, 最重要的一点就是上帝救赎的计划。 yang terpenting adalah rencana penebusan Allah kepada manusia itu. 别的宗教从来没有认识上帝救赎。 Agama-agama yang lain selamanya mereka tidak mengerti tentang rencana penebusan Allah kepada manusia. 所以你们每次听我讲各宗教之间不同的重点的时候，你就知道为什么你信耶稣。 Maka ketika saudara setiap kali mendengarkan tentang yang saya sampaikan hal-hal yang penting dari perbedaan dari antar agama, maka saudara akan mengerti mengapa harus percaya kepada kekristenan. 基督教与所有宗教最大的不同，就是基督教告诉我们，上帝是救赎人类的救赎主。 Perbedaan terbesar daripada kekristenan dengan semua iman kepercayaan yang lain, karena kekristenan mengatakan kepada kita Allah adalah penebus bagi umat 那 manusia. 么别的宗教相信的上帝是怎样的上帝呢？ Lalu Tuhan yang seperti apakah yang diimani oleh agama-agama yang lain? 上帝喜悦你， Allah berkenan kepada saudara, 你就可以到他那里。 maka engkau bisa sampai kepada dia. 如果上帝不喜悦你， Kalau Tuhan tidak berkenan kepada 你 Anda, 不能回到上帝那 saudara 里。 tidak bisa kembali kepada Tuhan. 那么呢，上帝喜悦一个人， Lalu ketika Allah berkenan kepada 或 seseorang, 者上帝不喜悦一个人， ataukah Allah tidak berkenan kepada seseorang, 条件是什么？ apakah persyaratannya, 关键是什么？ apakah unsur utamanya 到底是照什么原因来决定的呢？ berdasarkan kepada prinsip yang seperti apakah diputuskan hal 就是 itu? 我们普通观念中间每一个人都知道的一件事情， Ini merupakan hal yang kita bisa mengerti oleh setiap orang dalam konsep pada umumnya, 就是人一定要行善。 yaitu manusia harus melakukan 如 kebajikan. 果一个人行善，蒙上帝悦纳， Jikalau seseorang karena melakukan kebajikan diterima oleh Tuhan, 结束一生以后就回到上帝那里。 maka setelah dia mengakhiri hidupnya dia kembali kepada Tuhan. 如果人的行为不蒙上帝悦纳， Jikalau kelakuan manusia tidak diterima oleh Tuhan, 做完一生的事情以后就被上帝丢弃。 maka setelah dia mengakhiri hidupnya dia akan dibuang oleh Tuhan. 每一个人生下来都以为这是正确的观念， Lalu setiap orang yang dilahirkan mereka semua mengira ini merupakan konsep yang benar. 但是在圣经里面清楚告诉我们，
完全不是这样。 Tetapi dalam Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas sama sekali bukanlah demikian. 所以严格的说起来，很多人活了一生，结果完全信错了。 Maka secara ketat kalau kita katakan bahwa banyak orang yang melalui hidup seumur hidupnya, akhirnya mereka salah beriman. 像基督教就把神真正要我们活的生活表现出来，使我们明白他的旨意。 Demikianlah kekristenan mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul menghidupi hidup yang sesungguhnya harus hidupi untuk berkenan kepada kehendak Tuhan. 这是基督教最重要的特点， Inilah keunikan yang terpenting dari kekristenan. 这也是基督教被人不愿意接受真正的原因。 Dan ini juga merupakan alasan utama mengapa kekristenan tidak mau diterima oleh orang. 特别那些比较好的人， Khususnya bagi mereka yang lebih baik. 他认为我已经行善了，难道不够吗？ Mereka merasakan saya sudah melakukan kebajikan, apakah itu masih tidak cukup? 基督教的上帝凭着什么不接受我的好事呢？ Berdasarkan kepada apakah Allah kekristenan yang tidak mau menerima kebajikan yang sudah saya 这 lakukan 也是 itu? 基督教令人讨厌的地方。 Dan ini juga merupakan hal yang membuat orang benci itu. 保罗讲这一件事，就是十字架讨厌的地方。 Paulus mengatakan tentang hal ini yaitu hal-hal yang dibenci karena salib 什 itu. 么意思呢？ Apakah artinya ini? 做好人不够吗？ Apakah menjadi orang yang baik tidak cukup? 难道我的工作没有功劳吗？ Apakah pekerjaan yang saya lakukan tidak mempunyai 难 sumbangsi? 道我的行为不够条件吗？ Apakah kelakuan saya itu tidak masih kurang bersyarat? 你们的上帝这么难讨好， Allah sekalian itu sulit sekali untuk disenangi. 做好事还被拒绝， Melakukan kebaikan masih ditolak. 你根据什么不接受我？ Berdasarkan apa engkau tidak menerima aku? 人就讨厌上帝。 Maka manusia pun benci kepada 那 Tuhan. 么，如果你更严格的把中心点讲出来， Tetapi kalau saudara dengan lebih ketat lagi mengatakan hal inti utamanya 你 itu, 做好事不够， saudara melakukan kebajikan masih tidak cukup. 你没有靠着耶稣十字架的救赎得到上帝的喜悦。 Karena engkau tidak bersandar kepada penembusan daripada salib Yesus Kristus untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. 那么做好事，好人就不能接受这一点。 Maka orang yang melakukan kebajikan, orang yang baik tidak bisa menerima syarat ini. 为什么我行善不够，还要靠耶稣的救赎呢？ Mengapa saya melakukan kebajikan masih tidak cukup, masih harus bersandar kepada karya penebusan 所 Kristus? 以他们就不愿意接受救赎的上帝。 Maka mereka tidak mau menerima Allah yang menebus itu. 人不接受救赎的上帝，那么他靠什么生活呢？ Kalau manusia tidak mau menerima Allah penebus itu baru maka bersandarkan kepada apakah mereka melalui hidupnya? 靠着自己的好行为， Mereka bersandar kepada kelakuan baik mereka. 靠着自己的功劳， Mereka bersandar kepada jasa mereka. 靠着自己的资格来讨上帝的喜悦。 Mereka bersandar kepada kualifikasi diri untuk mendapatkan perkenanan 那 Tuhan. 么这个跟整个新约的教训完全违背。 Dan ini sama sekali bertentangan dengan pengajaran dari perjanjian baru. 如果人靠着自己的好行为， Jikalau manusia bersandar kepada kelakuan baiknya, 人靠着自己的功劳， manusia bersandar kepada jasanya, 人靠着自己配蒙上帝的恩典， mereka bersandar kepada dirinya layak untuk menerima anugerah Tuhan 人 itu, 就不需要救赎 maka 了， manusia tidak lagi membutuhkan 基督 penebusan. 教就变成没有用处 Maka 了。 kekristenan tidak lagi berguna. 所以有很多宗教人士认为基督教是不必要、是不可以，也是没有资格决定人得救的事情。 Oleh karena itu banyak agamawan mereka menganggap bahwa kekristenan tidak perlu dan juga tidak bisa untuk menentukan nasib hidup 那 manusia. 么这样的思想在旧约最先怎么出现的呢？ Lalu pemikiran seperti ini bagaimanakah muncul pertama kali di perjanjian lama? 句重要的话，亚伯拉罕因信称义。 Ada satu kalimat yang sangat penting. Abraham karena beriman maka dia dibenarkan. 很多人没有注意到旧约这个重要的观念。 Banyak orang yang tidak memperhatikan konsep yang penting di dalam perjanjian lama ini. 你说谁不注意这个观念呢？ Saudara menanyakan siapakah yang tidak memperhatikan konsep ini? 整个犹太文化没有注意到这个观念。 Seluruh kebudayaan Yahudi mereka tidak memperhatikan tentang pentingnya kalimat ini. 那么犹太文化到底接受什么观念呢？ Lalu konsep kebudayaan apakah yang diterima oleh kebudayaan Yahudi itu? 他们接受摩西赐下律法
所以人可以因律法得救。 Mereka percaya bahwa mereka menerima prinsip bahwa Musa menurunkan Taurat, maka manusia boleh bersandar kepada Taurat untuk diterima dan 律 dibenarkan. 法就是上帝给人行为的规范。 Taurat adalah satu tatanan yang diberi, satu Standar. standar yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dihidupi. 如果人照着上帝所赐的律法行善为人，他就得救。 Jikalau manusia melakukan kelakuan yang baik berdasarkan kepada Taurat yang Tuhan berikan, maka orang itu akan diselamatkan. 那么，人凭着律法得救的真正的原则是什么呢？ Lalu apakah prinsip yang sesungguhnya manusia bersandar kepada Taurat baru bisa diselamatkan itu? 犹太人稍微了解， Orang Yahudi bisa mengerti sedikit. 虽然保罗后来归纳成2件事， Kemudian meskipun akhirnya Paulus merangkumkannya menjadi 2 hal yang penting. 但其中真正的原则还是不容易明白的。 Tetapi di antaranya prinsip yang utamanya itu masih tidak mudah untuk dimengerti. 保罗归纳的是什么呢？ Apakah yang dirangkumkan oleh Paulus? 就是照着耶稣所讲的最大的原则。 Yaitu seturut dengan prinsip yang paling utama yang disampaikan oleh Yesus. 律法就是爱上帝， Taurat itu adalah mengasihi Allah. 律法也包含爱人。 Taurat juga mencakup mengasihi sesama. 如果律法的诫命第一条就是尽心、尽力、尽意爱主你的上帝， Jikalau prinsip utama daripada Taurat adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran. 第二条就是爱人如己。 Kemudian perintah yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri. 那么这2条真正的意义是什么呢？ Lalu apakah makna sesungguhnya daripada kedua kalimat ini? 就是过一个爱的人生。 Yaitu melalui hidup yang penuh kasih. 如果一个人没有爱心，他活在世界一定违背上帝的旨意。 Jikalau seseorang tidak mempunyai cinta kasih, maka dia hidup dalam dunia pasti akan menentang perintah Tuhan. 那么为什么要尽心、尽性、尽意、尽力爱你的上帝呢？ Lalu mengapakah seseorang harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran dan kekuatan? 圣经说， Alkitab mengatakan, 因为你的上帝是独一的上帝， karena Allahmu adalah Allah yang esa. 所以以色列人你要听。 Maka hai bangsa Israel, dengarkanlah. 像我们看见旧约的信仰是以听上帝的话作为基础的。 Maka kita melihat bahwa iman dalam perjanjian lama adalah menjadikan pendengaran menjadi dasarnya. 全世界的文化 Di dalam kebudayaan seluruh 可 dunia, 以用2个字来表达， dengan 2 kata bisa 一 diungkapkan. 个文化是希腊文化， Yang pertama adalah kebudayaan Yunani. 另外一个文化是希伯来文化。 Kemudian yang lain adalah kebudayaan 那么 Ibrani. 希腊文化也就是希利尼文化， Dan kebudayaan Yunani adalah kebudayaan Hellenistik. 希腊就是以雅典为中心的文化， Dan kebudayaan Yunani adalah menjadikan Athena sebagai inti 希 pusatnya. 利尼就是泛希腊，整个受希腊文化影响的叫做希利尼文 Kalau 化。 Hellenistik itu berarti adalah Yunani Raya atau segala sesuatu yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan 这 Yunani. 个叫做 Pan Greek Civilization。 Adalah kebudayaan daripada Yunani Raya. 那么希利尼文化 Kebudayaan Hellenistik ini. 全部归纳的一个字是什么呢？ Dan apakah yang dirangkumkan menjadi satu kata itu? 就是看。 Yaitu lihat. 希伯来文化归纳起来的一个字是什么呢？ Lalu apakah kata yang bisa merangkumkan daripada seluruh kebudayaan Ibrani? 就是听。 Yaitu dengar. 好，现在如果你到博物馆去， Lalu sekarang kalau saudara mengunjungi museum, 你可以2件事都做， 2 hal saudara bisa langsung kerjakan. 看见历史上很重要的文物。 Saudara bisa melihat benda-benda yang penting dari kebudayaan kuno. 那么每一个人都以为他一看就懂了， Banyak orang mengira begitu mereka melihat mereka langsung 其 mengerti. 实完全不一样。 Sebenarnya sama sekali 一个 berbeda. 人到博物馆里面看所有文物的时候， Ketika seseorang mengunjungi museum dan melihat semua benda-benda kuno itu, 一定要听解说的人告诉他这个什么时代，这个谁做的，为什么这样做，做的意义是什么，对我们生活的影响
到底是什么。 Tetapi haruslah mereka juga mendengarkan penjelasan daripada orang tertentu, apakah zaman daripada benda ini, apakah bagaimanakah latar belakang dibuatnya, apakah pengaruhnya bagi kehidupan manusia dan sebagainya. 但是很多人都非常骄傲， Tetapi banyak sekali orang itu sangat sombong. 他以为我到博物馆，我一看就明白了。 Mereka mengira begitu mereka ke museum, mereka melihat langsung mengerti. 真的明白吗？ Sungguhkah mereka mengerti? 你不明白。 Saudara tidak mengerti. 等到你听了以后， Sampai saudara sudah mendengarnya, 你才了解原来这一件事情看的跟我知道的完全不一样。 saudara baru menyadari apa yang untuk hal ini yang saya lihat tuh dengan yang saya dengarkan tuh sama sekali berbeda. 我有一个东西是2260年以前做的，到现在还在。 Saya mempunyai satu koleksi yang telah dibuat 2260 tahun yang lalu, sekarang masih ada. 我买了， Saya sudah beli, 我藏了， saya telah mengoleksinya, 后来不见了。 kemudian hilang. 我一直找到现在还没有找 Saya。terus mencari dan belum diketemukan sampai sekarang. 那个东西是秦始皇时代的， Benda itu adalah zaman dinasti Qin, 是秦朝2000多年前做出来的东西， adalah satu benda yang diproduksi 2000-an tahun yang lalu pada zaman dinasti Qin. 很小，只有这么小。 Kecil sekali seperti ini saja 那是什 besarnya. 么？是一个老虎用金做的，切成两半。 Adalah satu harimau ya, lauhu. Adalah satu harimau yang terbuat dari emas dan dipotong menjadi dua. 两半一样大的两半， Kedua belah itu sama besarnya. 放在一起的时候， Ketika disatukan, 从头到尾巴完全一样的两半。 dari kepala sampai bagian ekornya itu sama sekali, sama persis itu kedua belah pihaknya. 你看了，你以为你懂了吗？ Saudara melihat, saudara kira saudara sudah 你 mengerti. 看到什么？ Apa yang saudara lihat? 我看到老虎， Saya melihat harimau. 什么老虎？ Harimau apakah? 分成两半的老虎。 Harimau yang dibelah menjadi dua. 为什么分成两半？ Mengapa dibelah menjadi dua? 你就不能答了。 Saudara tidak bisa lagi 只 menjawab. 能看，你不能回答。 Saudara hanya bisa melihat tetapi tidak bisa menjawab. 我盼望我有一天会找到这个小小的老虎， Saya berharap suatu hari saya bisa menemukan harimau yang kecil ini. 放在博物馆， Saya akan menaruhnya di 我 museum. 叫人给你解释。 Saya akan meminta seseorang untuk menjelaskan kepada saudara. 请你注意哈， Saudara dengarkan, 为什么一只老虎破成两半， mengapa satu harimau itu bisa dibelah menjadi dua, 右边一半， yang ada di sisi 左 kiri 边一半， atau di sisi kanannya 你 separuh. 放在一起的时候， Ketika disatukan, 中间有两个东西一扣，刚刚好密切的联合在一起。 di tengah-tengahnya ada sesuatu benda yang ketika disatukan itu pas, itu sama dan tidak ada 如果 perbedaan. 不解释，你就不明白。 Jadi kalau tidak dijelaskan, saudara tidak akan mengerti. 那么他是还没有听到解释的， Saya belum mendengarkan 我 penjelasan. 问他你明白吗？他就不明白，对不 Maka 对？ dia tidak mengerti. 给他看了 Setelah dia 还 melihatnya, 不明白， masih tidak mengerti. 所以很多人很骄傲，因为我看到什么我就明白了。 Maka banyak orang sangat sombong, mereka mengira apa yang saya dilihat, saya langsung bisa mengerti. 好像昨天音乐会，你说我听了我就明白了， Sama seperti konser tadi malam, saudara mengatakan saya sudah mendengar, saya akan langsung mengerti. 不可能的事情。 Hal yang tidaklah 所以 mungkin. 昨天音乐会我解释了有7个大的 requiem， Maka dalam konser kemarin malam, saya sudah menjelaskan ada 7 requiem, 5 faure ada 5 faure. 都不是lima faure，我7个里面第一个是 faure， Oh, dari 7 itu yang pertama adalah faure, 第二个是 durufle， yang kedua adalah durufre, 第三个是 Brahms， yang ketiga adalah Brahms, 第4个是 Cherubini， yang keempat adalah Cherubini, 第5个是 Verdi， yang kelima adalah Verdi, 第6个是 Mozart， yang keenam adalah Mozart, 第7个是这个叫做什么？这个意大利的一个人，不是，是法国的一个人，这个人叫做，等下我再告诉你，七个。 yang ketujuh adalah seorang Prancis, nanti saya akan katakan namanya. 那么我说只有一个是完全不一样， Maka saya katakan hanya ada satu yang sama sekali berbeda. 这个人是谁呢？ Siapakah orang ini? 是 Brahms。 Adalah Brahms. 那么6个跟第7个不同在哪里呢？ Lalu di manakah yang 6 itu dengan yang ketujuh itu? Perbedaannya di mana? 都是安魂曲， Semua adalah requiem, 但是6个是天主教的。 tetapi 6 itu adalah milik Katolik. 昨天演奏的是唯一一个
是基督教的。 Tetapi yang dipentaskan kemarin adalah satu-satunya yang milik Protestan. 为什么是基督教的呢？ Mengapa adalah milik 因为 Protestan? Brahms 不是天主教徒 Karena Brahms bukanlah penganut agama Katolik. ，Brahms 是路德会的教徒， Brahms adalah penganut agama Lutheran. 他不相信死了你可以为死人祷告，求上帝安定他的灵魂。 Maka dia tidak percaya seseorang yang sudah meninggal, orang lain bisa mendoakan supaya Tuhan menerima arwahnya. 这7个比较著名的安魂曲里面， Dan di dalam 7 requiem yang lebih terkenal ini, 多数是人替已经死了的人求上帝接受他的灵魂。 kebanyakan adalah permohonan daripada orang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal itu memohon Tuhan menerima arwah mereka. 刚才第7个是 Hector Berlioz 的， Tadi yang ketujuh yang saya katakan adalah Hector 那 Berlioz. 么 Brahms 母亲死了以后呢， Lalu setelah ibu dari Brahms 他 meninggal, 想我的母亲到上帝那里去得救吗？ dia berpikir apakah ibu saya meninggal sampai kepada Tuhan dia diselamatkankah? 很爱他的妈妈， Dia sangat mengasihi ibunya. 很想念他的妈妈， Dia sangat mengenang ibunya. 因为他说这样呢，我的母亲到底在上帝那里灵魂是不是得救的呢？ Maka dengan demikian dia terus berpikir ibu saya pergi ke tempat Allah itu apakah rohnya itu diselamatkan? 他也要做一个安魂曲， Maka dia pun mau menggubah satu 但 requiem. 他不相信人死了还可以替他祷告。 Tetapi dia tidak percaya bahwa orang yang masih hidup masih bisa mendoakan orang yang sudah mati. 为什么他不相信呢？ Mengapa dia tidak percaya? 因为他是圣经里面看不到人可以为已经死的人祷告。 Karena di dalam Alkitab dia tidak pernah menemukan manusia bisa mendoakan orang yang sudah 那 meninggal. 么他盼望他的妈妈灵魂安息在主怀里。 Tetapi dia berharap bahwa ibunya yang sudah meninggal, rohnya bisa beristirahat di dalam pangkuan Allah. 但是没有安魂去，怎么会安稳呢？ Tetapi kalau tidak ada requiem, bagaimanakah dia bisa beristirahat dengan tenang? 他照着圣经的信仰， Maka seturut dengan iman di dalam 他 Alkitab, 说一个人要安息在主怀里， dia mengatakan seseorang yang mau beristirahat di dalam pangkuan Allah, 还没有死以前要预备好， maka sebelum dia meninggal, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. 信仰上帝， Dia harus beriman kepada Allah. 接受上帝的真理， Dia harus menerima kebenaran 好 Allah, 好过地上的生活， lalu hidup dengan baik di dalam dunia 知 ini, 道有一天要死， dan menyadari suatu hari dia akan mati. 照着上帝的应许，在基督里安息的人有福气了。 Dan seturut dengan janji daripada Allah bahwa seseorang yang beristirahat di dalam Tuhan adalah sangat diberkati dan berbahagia. Brahms 做安魂曲的时候， Maka ketika Brahms menggubah requiem ini, 他不照着天主教的规矩， dia tidak mengikuti tata aturan daripada Katolik. 主啊，求你拯救他脱离阴间的火。 Oh Tuhan, selamatkan dia luput daripada api neraka. 主啊，求你赦免他曾经犯过的罪。 Oh Tuhan, ampunilah semua dosa yang pernah dia lakukan. 主啊，求你把基督救赎人的恩典赐给他。 Oh Tuhan, berikanlah anugerah penebusan Kristus kepada dia. 主啊，求你给他在死了以后没有受到刑罚。 Oh Tuhan, biarlah setelah dia mati itu tidak mendapatkan penghukuman. 主啊，照着你的应许，给他死了以后，有一天还会复活。 Oh Tuhan, seturut dengan janjimu, suatu hari setelah dia mati dia masih akan bangkit lagi. 他不相信这种死了以后才带到的果效。 Dia tidak percaya akan doa seperti ini bagi orang yang sudah meninggal itu. 那么 Brahms 怎样写安魂曲呢？ Lalu bagaimanakah Brahms menggubah requiem 他 ini? 就从圣经找了7节最重要的圣经。 Maka dia pun mencari 7 ayat yang terpenting dari Alkitab. 第一节圣经说，耶稣说：“你们爱哭的人有福了。 Ayat yang pertama Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang menangis. ”第二节圣经说， Ayat yang kedua mengatakan 人在地上的生活，不过像草，不过像花一样，草必枯干，花必凋谢。 ayat yang kedua adalah mengatakan hidup manusia dalam dunia ini seumpama bunga, seumpama rumput. Rumput dan bunga itu akan layu dan runtuh. 第三节圣经说， Ayat yang ketiga mengatakan 你们要靠着主
得着喜乐。 Hendaklah kalian berstandar kepada Tuhan mendapatkan 你们 kesukacitaan. 不要惧怕死亡的来到。 Janganlah kalian takut akan tibanya kematian. 第四节告 Ayat yang, 说， ayat yang keempat mengatakan, 上帝居住的地方何等美好！ tempat tinggal Allah itu betapa indahnya. 最美的地方不在世界上， Tempat yang terindah bukan dalam dunia ini. 最美的地方是上帝居住的地方。 Tempat yang terindah adalah tempat tinggalnya Allah. 啊，第五节的圣经说， Kemudian ayat yang kelima 你 mengatakan, 们现在在世界上有苦难，在我里面有平安。 kalian yang ada dalam dunia ini sekarang ada penderitaan, tetapi di dalamku ada damai sejahtera. 第六节圣经说 Ayat，yang keenam mengatakan, 我们在世界上没有永远可居住的城，我们一定要过去。 di dalam dunia ini tidak ada kota apa manapun yang kita boleh tinggal di tempatnya secara kekal, tetapi kita akan melalui dan meninggalkannya. 七节圣经说， Ayat yang ketujuh mengatakan, 凡在基督里面死的人是有福气的， berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Kristus. 因为上帝看他圣民的死是极为宝贵。 Karena berhargalah kematian daripada orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. 所以 Brahms 的安魂曲 Maka requiem gubahan daripada Brahms 改变了音乐历史里面天主教的安魂曲， telah mengubah requiem gubahan orang-orang Katolik di dalam sejarah musik. 用基督教的信仰来表达安魂曲的优美。 Dengan iman kekristenan untuk menyatakan keindahan daripada satu gubahan requiem. 昨天的音乐会跟所有音乐厅安魂曲的演奏完全不一样。 Maka pementasan requiem tadi malam itu sama sekali berbeda dengan pementasan requiem di konser manapun. 很多安魂曲都是非常伟大、非常美丽的音乐。 Banyak sekali gubahan requiem yang merupakan musik yang sangat agung dan juga indah. 但是昨天的安魂曲不一样的地方，我们把所有的经节一个一个报出来，人一面听音乐，一面看解释。 Tetapi dalam pementasan requiem tadi malam, kita bukan saja mementaskan musiknya, tetapi kita juga menayangkan satu persatu ayat Alkitab supaya manusia bisa sambil mendengar, sambil melihat tayangan ayat 他 Alkitab. 就知道里面的意思。 Maka mereka pun akan mengerti makna yang terkandung di 那么 dalamnya. 昨天我们请 Korea 很著名的歌唱家，在世界各国演唱的一个歌唱家，他来唱。 Dan kemarin kita mengundang seorang penyanyi yang datang dari Korea yang sangat terkenal yang sudah menyanyi di banyak tempat di dunia. 唱完了，他对我说 Setelah dia menyanyikan, dia mengatakan：“kepada 我 saya, 自己非常感动， saya sendiri sangat tergugah 因为唐牧师你这个音乐厅回音太好了。 karena pendeta Stephen Tong, gedung musik Anda ini akustiknya terlalu indah. 我们韩国有2个很大的音乐厅， Kami di Korea ada 2 gedung musik yang sangat besar. 一个是 Lotte Concert Hall， Yang satu adalah gedung konser 还 Lotte 有另外一个都一样大，有3000多个座位， dan satu lagi adalah sama besarnya, ada 3.000-an tempat duduk. 回音差得不得了， Tetapi akustiknya sangat tidak baik. 唱的也听不到自己唱什么。 Orang yang menyanyi pun tidak bisa mendengarkan suaranya sendiri. 他练习的讲一句话： Pada waktu dia latihan, dia mengatakan satu 你 kalimat, 这个音乐厅，我在里面唱，好像在天堂一样 gedung musik Anda ini, saya menyanyi di dalamnya itu seperti saya menyanyi di surga. 啊！昨天唱完了， Oh, kemarin setelah selesai 他说 pementasan, 我一面唱一面看下面很多人流眼泪。 dia mengatakan sambil saya menyanyi, saya melihat penonton itu sambil mereka mendengarkan, sambil mereka mencucurkan air mata. 当然没有看到， Sudah barang tentu saya tidak 我在 melihatnya. 指挥的时候，我是背做听众，所以我不知道。 Karena ketika saya memimpin konser, saya membelakangi penonton. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 昨天唱完了，他马上11点的飞机回到韩国去了。 Kemarin setelah selesai pementasan, dia pulang ke Korea dengan pesawat jam 11 malam. 现在弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 我要 kasih, 对你说什么呢？ apa yang saya mau katakan kepada 你以 saudara? 为你听就明白吗？ Apakah saudara kira saudara mendengar langsung mengerti? 不是， Bukan. 很多人参加音乐会没有兴趣， Maka banyak orang yang tidak tertarik untuk ikut konser 他听来听去不知道听什么。 karena terus mereka mendengar, mereka tidak mengerti apa yang mereka dengarkan. 很多人到博物馆没有兴趣， Mungkin banyak orang yang tidak tertarik juga mengunjungi 因为他 museum 看来看去
不知道是什么。 Karena mereka sekalipun melihat sana sini, mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. 我们这里有40多个解释员在博物馆听你解释，这一件是朝代，这个是明朝，这个是清朝，这是元朝，为什么做？你听解释，你才明白。 Maka di tempat kita di sini ada 40-an rekan yang bisa memberikan penjelasan kepada saudara ketika saudara mengunjungi Galilea Sophia. Mereka akan menjelaskan mengapa ini, dalam dinasti apakah, dalam zaman apakah, mengapa diproduksi dan sebagainya. 当你到世界所有的博物馆去的时候， Ketika saudara mengunjungi berbagai museum di belahan dunia ini, 要注意听解释， saudara harus memperhatikan mendengarkan penjelasan. 不要自以为信，自以为义，以为你看了你就明白了。 Janganlah sekali-kali saudara mengira diri saudara benar, saudara bisa percaya kepada diri, apakah saudara yang sudah lihat, saudara langsung bisa mengerti. 全世界的文化也只有2种， Kebudayaan di seluruh dunia itu juga hanya ada 2 macam. 一种是希利尼文化做代表， Yang satu diwakilkan oleh kebudayaan Helenistik, 第二种是希伯来文化做代表。 yang kedua diwakilkan oleh kebudayaan Ibrani. 希利尼文化是什么呢？ Apakah kebudayaan Helenistik itu 看的文化， adalah kebudayaan melihat? 这个是很特别的。 Ini adalah sangat unik. 主前586年， 586 tahun sebelum Masehi, 有一个科学家叫做 Thales Thales， ada seorang ilmuwan yang bernama Thales. 他呢讲了一句话，整个世界惊动起来。 Dia mengatakan satu kalimat yang menggemparkan seluruh dunia. 如果没有记错，他是今年5月26号， Jikalau saya tidak salah ingat, bahwa dia mengatakan tahun ini tanggal 26 Mei, 太阳不会发光。 matahari tidak akan lagi bersinar. 人家说你乱讲， Orang mengatakan engkau sembarangan mengatakan. 太阳每天发光， Matahari setiap hari 太 bersinar. 阳每天早上东边出现， Matahari 西边降落。 Matahari setiap pagi terbit di bagian timur dan terbenam di bagian barat. 那一天怎么会不发光呢？ Bagaimanakah hari itu dia tidak 他 bersinar? 说那一天一定不发光。 Dia mengatakan hari itu pasti tidak 他 bersinar. 说你胡说， Orang mengatakan Anda sembarangan 我不 mengatakan. 相信你。 Saya tidak percaya kepada 他们就 Anda. 等到5月26号来到， Maka mereka pun menantikan sampai tibanya tanggal 26 Mei itu. 到了那一天呢， Ketika hari itu tiba, 忽然间白天的时候，整个天黑暗了。 tiba-tiba pada waktu pagi hari langit menjadi gelap. 人家说奇怪哦， Orang-orang merasa begitu terheran. 这个人怎么知道这一天太阳不发光呢？ Bagaimanakah orang ini mengetahui bahwa hari itu matahari tidak bersinar? 他有神的能力吗？ Apakah dia mempunyai kekuatan ilahi? 他有预测天气，连太阳的光，他可以讲吗？ Apakah dia mempunyai kekuatan untuk meramalkan, bahkan dia bisa mengatakan matahari tidak bersinar pada waktu tertentu? 他们非常佩服他。 Maka mereka pun sangat mengagumi dia. 那个是世界上第一次有人宣告日食的第一天。 Ini adalah orang yang pertama di dalam sejarah dunia, orang yang pertama mengatakan tentang adanya gerhana matahari. 后来大家看他是神仙， Kemudian orang-orang melihat dia adalah seorang seperti dewa. 他是怪界， Dia adalah manusia yang aneh. 但是后来才慢慢明白，原来天象可以观察的。 Kemudian manusia baru pelan-pelan bisa mengerti rupanya astronomi itu bisa dipelajari. 可以知道有一天太阳会日食的， Bukan bisa diperhitungkan suatu hari akan terjadi gerhana matahari. 来把它当作天文学第一个知道天象的人。 Maka barulah orang mengangkat dia menjadi seorang astronom pertama yang mengerti akan dunia astronomi. Thales Thales， Maka Thales ini 就变成历史上第一个天文学家。 dia menjadi astronom pertama di dalam sejarah dunia. 以后天文学家越来越多的时候， Di kemudian hari ketika semakin banyak astronom ini, 我们的物理学就进步了。 maka majulah pengetahuan fisika 我们 kita. 对很多天象的预测就可能了。 Maka perhitungan kalkulasi tentang hal-hal yang terjadi dalam astronomi pun 我 dimungkinkan. 就不感到奇怪了。 Maka tidak lagi orang merasa itu mengherankan. 看重要吗？ Maka apakah penting itu melihat? 看重要，
Melihat itu penting. 但是谁看得懂呢？ Tetapi siapakah yang bisa melihat dan mengerti? 谁得到解释呢？ Siapakah yang mendapatkan 那 penjelasan? 种智慧不是每一个人有的。 Hikmat seperti itu tidak dimiliki oleh setiap orang. 同样看天象， Sama-sama melihat astronomi. 有的人用智慧的眼睛看， Ada orang yang melihat dengan pandangan yang berhikmat. 有的走马看花，看完了就不懂什么意思。 Ada yang melihat hanya sepintas saja, setelah dia melihat dia tetap tidak 所 mengerti. 以后来发现，希利尼文化只有看还不明白真正的意义。 Maka kemudian di kemudian hari diketemukan bahwa kebudayaan Helenistik itu hanya melihat saja, belum tentu mengerti akan makna sesungguhnya. 世界上第二个伟大的文化就向我们显明出来了。 Maka demikianlah kebudayaan yang kedua yang agung pun dinyatakan kepada kita. 那伟大的第二个文化是什么呢？ Lalu kebudayaan apakah yang kedua yang agung 是 itu? 比希利尼更早的文化， Adalah kebudayaan yang lebih awal daripada Helenistik 就是 tadi, 以色列的文化。 yaitu kebudayaan Israel. 以色列的重要性，你根本用自己的眼光没有办法就差出来的。 Pentingnya daripada Israel itu tidak bisa kita lihat perbedaannya dari pandangan saja. 虽然以色列人人数很少， Meskipun jumlah bangsa Israel sangat sedikit, 虽然以色列国家很小的国家， meskipun negara Israel adalah negara yang sangat 以 kecil, 色列的重要性，因为圣经记载的事情，我们不能忽略它。 tetapi pentingnya daripada Israel itu karena catatan Alkitab kita tidak bisa melalaikannya. 耶和华说：“以色列啊，以色列啊，你要听，你要听。” Allah Yehova mengatakan, "Hai Israel, dengarkanlah. Hai Israel, dengarkanlah." 以希利尼人只有看，他没有办法看出真正的意义。 Orang Helenistik mereka hanya melihat, tetapi mereka tidak melihat makna yang sesungguhnya 你 itu. 们以色列人听，你可以听见上帝创造万有真正的目的、真正的计划、真正引导人类到底是什么。 Kalian bangsa Israel mendengarkan itu, kalian bisa mendengarkan rencana yang sesungguhnya, tujuan yang sesungguhnya daripada penciptaan Allah dan karya yang akan dia lakukan. 所以，如果你问以色列全本旧约最重要的一节圣经是什么？ Maka jikalau saudara bertanya kepada Israel, apakah ayat yang terpenting daripada seluruh Alkitab itu? 他们说这一节圣经叫做宣嘛。 Mereka akan mengatakan ayat ini bernama Shema. 宣嘛的意思就是听啊！ Shema itu artinya dengarkanlah. 上帝对以色列人说：“你们要成为一个听的民族， Allah berkata kepada Israel, jadilah bangsa yang mendengar. 听啊，以色列， Hai Israel, dengarkanlah. 听什么呢？ Dengarkan apa? 以色列啊，你要听， Hai bangsa Israel, dengarkanlah. 上帝独一的上帝， Karena Allahmu adalah Allah yang esa. 尽心、尽意、尽力来爱你的上帝。 Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap jiwa dan segenap 第 kekuatanmu. 二，你也要爱别人， Yang kedua, kalian juga harus mengasihi sesama 好像你爱自己一样。 seperti mengasihi dirimu. 这个就变成以色列文化最重要的一句话了。 Maka ini pun menjadi satu kalimat yang sangat penting di dalam kebudayaan bangsa Israel. 我刚才对你说， Tadi saya katakan kepada 你 saudara, 到博物馆看， ketika saudara 你 pergi ke museum dan melihat, 不够， itu tidak cukup. 你要听人解释，才知道这些文物有什么意义。 Saudara harus mendengarkan penjelasan baru bisa mengerti apakah pentingnya daripada benda kuno ini. 在听音乐，听音乐， Ketika saudara mendengarkan musik di gedung musik, 要人解释给你听，你才明白这些音乐表示什么。 saudara membutuhkan penjelasan daripada seseorang baru saudara bisa mengerti musik apakah yang akan saudara dengarkan 基 itu. 督教就是一个听的宗教。 Kekristenan adalah agama yang mendengar. 我们没有一个宗教像基督教，每个礼拜做礼拜，一直听到死。 Tidak ada agama manapun yang seperti kekristenan yang setiap minggu dengarkan khotbah dan terus dengarkan khotbah sampai kita mati. 有一些基督徒很不爱听到， Ada sebagian orang Kristen yang sangat tidak suka dengar khotbah. 这个人要瞎眼到死，
不知道上帝的旨意。 Orang ini akan buta sampai mati pun dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan. 注意听到， Tetapi harus dengan seksama mendengarkan khotbah. 专心听到， Mendengarkan dengan konsentrasi. 用你的心灵注意上帝给你讲的道， Dengan kerohanianmu saudara memperhatikan firman yang Tuhan sampaikan kepada saudara. 一生不会走错路， Maka seumur hidup saudara tidak akan salah jalan. 一生不会信错上帝。 Saudara seumur hidup tidak akan salah beriman kepada Tuhan. 你是听的人， Saudara adalah orang yang mendengar. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada 现 Tuhan. 在请你注意下面的话： Sekarang perhatikan kalimat selanjutnya. 希利尼民族、希腊文化看结果是什么呢？ Kebudayaan Helenistik mereka melihat apakah akibatnya. 基督徒听，结果是什么呢？ Apakah akibat daripada orang Kristen yang mendengar. 希腊文化看东看西，观察万象，明白事理，他们就变成自然的学问。 Orang-orang dari kebudayaan Helenistik mereka dengan pandangan melihat, mengamati alam, akhirnya mereka menjadi orang yang mengerti akan pengetahuan itu 产生了知识。 dan itu menimbulkan satu pengetahuan. 这个用拉丁文来说，因为观察，结果变成学问。 Dan dari bahasa Latin kita mengatakan karena pengamatan maka timbullah itu menjadi satu pengetahuan. 看了没有？ Apakah saudara sudah melihat? 看了， Saya sudah melihat. 看了又怎么样？ Bagaimana? Apakah akibatnya setelah melihat? 我知道了， Saya sudah tahu. 这个叫做科学。 Ini yang disebut sebagai pengetahuan. 科学这个字，拉丁文叫做 skill。 Pengetahuan ini dalam bahasa Latin adalah skio. skill 什么意思呢 Apakah artinya skio? ？I know， Saya tahu. 我知道， Saya tahu. 我观察了， Saya sudah mengamati. 我知道天文， Saya tahu astronomi 因为我看了天文现象， karena saya sudah melihat fenomena alam. 观察了， Saya sudah mengamatinya. 我知道 physics， Saya tahu fisika. 我知道物理现象， Saya tahu fenomena fisika. 观察了， Saya sudah 知 mengamatinya. 道 chemistry， Saya tahu tentang kimia. 知道化学的原理， Saya tahu prinsip kimia. 所以世界的学问 Maka pengetahuan di dalam dunia 从希腊开始， itu dimulai dari Yunani. 这些学问呢 Semua pengetahuan ini 变成学书， menjadi satu ilmu yang 根据 dipelajari. 柏拉图建立的大学叫做 academy。 Menjadi satu pengetahuan akademik yang disebut sebagai yang didirikan oleh Plato atau akademia. academia 就变成现在大学的名词， Dan akademia itu sekarang menjadi sebutan daripada universitas. 有 Sekarang 大 ini 学的学问， ada pengetahuan dari 这 universitas. 个人叫做 academic person。 Maka orang ini sebagai manusia berakademik. 有学问的人， Orang yang berpengetahuan, 知识的人， orang yang memiliki pengetahuan. 他们的知识就叫做 skill。 Tetapi dan pengetahuan mereka yang disebut sebagai skio. 又转成英文叫做 science。 Skio diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai science. SCIO，I Yaitu SCIO. know， Saya tahu. 变成 SCIENCE， Menjadi science dalam bahasa Inggris. 我知。 Saya tahu. 你读书， Saudara belajar. 你有知识； Saudara mendapatkan pengetahuan. 你留学， Saudara studi keluar. 你有学问； Saudara mendapatkan pengetahuan. 你研究， Saudara meneliti. 你有学书。 Saudara mendapatkan akademik. 为什么派孩子不到埃及？ Mengapa tidak mengutus anak ke Mesir? 为什么派孩子读书不到摩洛哥？ Mengapa tidak mengutus anak studi ke Maroko? 因为那边不是学术中心。 Karena di tempat-tempat itu bukanlah pusat daripada akademik. 你的孩子大学的时候，派他去美国， Ketika anakmu masuk ke dalam bangku kuliah, saudara mengutus ke Amerika. 派他去德国， Saudara mengutus mereka ke Jerman. 派他去法国。 Mengutus mereka ke Prancis. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为这些地方承继希腊观察宇宙、明白科学的这个传统。 Karena tempat-tempat ini telah mewarisi kebudayaan Helenistik yaitu mengamati alam, maka itu menjadi satu tradisi. 我们归正教会的孩子们， Para anak kita daripada gereja Reform Injil 很 ini 多到德国读书， banyak yang studi ke luar negeri ke 很 Jerman, 多到英国读书， banyak yang ke Inggris, 有的到意大利， ada yang ke Italia, 有的到日本， ada yang ke Jepang, 有的到澳洲。 ada yang ke Australia. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为这些地方继承了希腊观察宇宙的精神。 Karena di tempat-tempat ini telah mewarisi
semangat daripada kebudayaan Helenistik itu. 那么为什么不送他到阿拉伯？ Tetapi dan mengapa tidak mengirim mereka ke Arab? 阿拉伯不是研究的地方， Arab bukan tempat penelitian. 阿拉伯历史也很少观察的果效。 Dari sejarah Arab juga jarang sekali ditemukan tentang hasil daripada pengamatan 他们 fenomena alam. 没有建立学问的这一个传统， Mereka tidak mempunyai tradisi untuk membangun pengetahuan. 没有研究产生系统的这个历史。 Mereka tidak mempunyai sejarah sistematika dari menghasilkan sesuatu dari pengamatan. 连我们孩子们也很少送到中国去读书。 Bahkan anak-anak kita pun jarang sekali diutus ke Tiongkok untuk studi. 中国没有科学吗？ Apakah di Tiongkok tidak ada pengetahuan teknologi? 中国几千年来没有观察、没有研究吗？ Apakah selama ribuan tahun di Tiongkok tidak ada pengamatan, tidak ada penelitian? 有， Ada. 早就有， Jauh sebelumnya itu sudah ada. 我们没有发展。 Tetapi tidak ada perkembangan. 现代科学不在中国， Teknologi pengetahuan modern tidak di Tiongkok sekarang 现 ini. 在的科学是改教以后才发展的。 Pengetahuan teknologi sekarang ini berkembang setelah reformasi. 后来到了英国的牛顿、 Kemudian sampai kepada Newton di Inggris 意大利的伽利略、 dan Galilea di Italia 德国的 Johann Kepler， dan Johann Kepler dari Jerman. 这些人因为基督教的影响，把科学发展了，才变成全世界的领导。 Orang-orang ini karena pengaruh dari kekristenan mereka telah memperkembangkan teknologi pengetahuan baru bisa mempengaruhi dunia. 很多基督徒把孩子带到英国，送到德国，到欧洲去留学，他们不知道为什么到欧洲去。 Banyak orang tua yang mengirim anaknya untuk studi lanjut ke Inggris, ke Jerman, di banyak kota negara-negara di Eropa, tetapi mereka tidak mengerti tujuan yang sesungguhnya itu apa. 严格的说，我们都是很糊涂的家长。 Secara ketat kita katakan kita semua adalah orang-orang tua yang sangat sembrono. 为什么你的孩子到德国读书？ Mengapa anak saudara studi ke luar negeri ke 因为 Jerman? 他的同学在德国介绍他去德国， Karena teman sekolahnya itu ada di Jerman yang memperkenalkan dia melanjutkan studi di Jerman pula. 这种答案是没有道理的。 Jawaban seperti ini tidak masuk akal. 你若真正问为什么孩子送到欧洲， Kalau saudara menanyakan mengapa sesungguhnya alasan seseorang diutus ke 欧 Jerman untuk 洲 melanjutkan studi, 继承了希腊观察宇宙、分析自然，结果成为科学的传统。 karena di Jerman telah mewarisi semangat daripada tradisi kebudayaan Helenistik tentang pengamatan alam, fenomena yang menjadi dasar pengetahuan itu. menjadi tradisi。那么，那为什么送到美国？ Lalu mengapakah dikirim ke Amerika? 很难回答了。 Saudara juga sulit 因为 menjawab. 美国在20世纪以前曾经发展成为财政、金钱最多的国家。 Karena sebelum abad ke-20, Amerika menjadi negara yang paling kuat dalam hal ekonomi. 那么他们就开始发展大学。 Kemudian mereka pun mulai memperkembangkan universitas. 欧洲的大学是从12世纪开始的， Tetapi universitas di Eropa itu dimulai dari abad ke-12. 美国的国家是17、18世纪才开始。 Dan di Amerika itu dimulai daripada abad ke-17 dan 18. 欧洲的大学 Maka universitas di Eropa, 从意大利 dari Italia 到法国， sampai ke Perancis, 到英国， sampai ke Inggris, 到德国， sampai ke Jerman. 12、13世纪已经有世界最好的大学。 Di abad ke-12, 13 sudah banyak sekali universitas yang terkenal yang terbaik di dunia. 美国的大学 Universitas di Amerika 要从18世纪， itu dimulai dari abad ke-18. 哈佛大学、 Universitas Harvard, MIT 大学、 Universitas MIT, 耶鲁大学， Universitas 都 Yale. 是最后这200年才发展。 Itu semua berkembang 200 tahun belakangan ini. 你的孩子送到美国， Dan anak saudara dikirim ke Amerika. 为什么你选美国？ Mengapa saudara memilih Amerika? 因为你的孩子比较懂英文， Karena anak saudara lebih fasih bahasa Inggris. 到德国很困难。 Kalau ke Jerman sangat sulit. 那为什么美国18世纪才有大学？你现在送到美国去呢？ Lalu mengapa Amerika yang abad ke-18 baru ada universitas dan sekarang saudara mengirim anakmu ke sana? 20世纪初期， Karena pada awal abad ke-20, 美国的钱
比德国、英国、法国更多。 Ekonomi atau keuangan Amerika jauh lebih banyak daripada Jerman, Prancis dan sebagainya. 美国人用更多的钱，把欧洲最重要的教授都请到美国去。 Maka Amerika dengan menghabiskan dana yang banyak, mereka merekrut para dosen profesor yang sangat penting daripada Eropa, dari Jerman, Prancis, Inggris dan sebagainya. 现在很多亚洲的有钱人送孩子到美国去读书。 Oleh karena itu banyak sekali orang kaya di Asia ini, mereka mengirim anaknya untuk studi lanjut di Amerika. 除了希利尼文化以外， Maka selain daripada kebudayaan 你 Hellenistik 要 ini, 传统回到希伯来文化里面。 saudara harus secara tradisional kembali kepada kebudayaan Ibrani. 听， Dengarkan, 圣经说，信道是从听道来的。 Alkitab mengatakan iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. 无论美国，无论欧洲，无论印尼， Hari ini baik itu Amerika, baik itu Eropa, baik itu Indonesia. 如果你是好好听上帝的道的，你的信仰就建立起来。 Jikalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, maka iman saudara akan dibangunkan. 你好好顺从圣经真理的，你的道德就进入正轨。 Jikalau saudara dengan baik untuk mengikuti taat kepada Alkitab, maka moralitas saudara akan masuk kepada jalan yang benar 我 pula. 们为什么建立纯正信仰的归正福音教会呢？ Mengapa kita mendirikan gereja reform Injili yang murni ini? 我们回到圣经的原则， Kita kembali kepada prinsip Alkitab. 听上帝正统的言语， Kita mendengarkan firman Tuhan yang tradisional, yang ortodoks 因 ini. 为听， Karena saya mendengar, 我们建立纯正的信仰， maka kita membangun iman yang murni. 用我们的信仰发表我们真正对真理的知识。 Kemudian dengan iman kita sungguh-sungguh menyatakan dan memperkembangkan pengetahuan kita terhadap kebenaran 我 itu. 们的归正运动产生5条重要的真理， Maka dari gerakan reform ini telah menghasilkan 5 kebenaran yang sangat penting. 一， Yang 我 pertama, 们归回纯正的信仰； yaitu yang pertama kita kembali kepada iman kepercayaan yang murni. 第二， Yang 我 kedua, 们归回纯正的认知； kita kembali kepada pengertian yang murni. 第三， Yang ketiga, 我们归回纯正的道德； kita kembali kepada moralitas yang murni. 第四， Yang keempat, 我们归回纯正的侍奉； kita kembali kepada pelayanan yang murni. 第五， Yang 我 kelima, 们归回纯正的文化。 kita kembali kepada kebudayaan yang murni. 这个是复兴的5大原理 Ini adalah 5 prinsip utama daripada kebangunan, ：doctrinal revival、 yaitu kebangunan dalam hal doktrin, epistemological revival、 adalah kebangunan dalam hal epistemologi, ethical revival、 kebangunan dalam hal etika, ministerial revival。 kebangunan dalam hal pelayanan. 第5样 Yang kelima,，the revival of all culture influenced by Christ。 yaitu kebangunan daripada semua kebudayaan yang dipengaruhi oleh Kristus. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 我们 Tuhan. 教会正在做这5件大的事情。 Gereja kita sedang melaksanakan 5 hal besar 很 ini. 多人听唐牧师讲到，很喜欢归正教会，归正教会，他们明白的一知半解。 Banyak orang yang mendengarkan khotbah, mereka sangat senang kepada gereja reform Injili, tetapi mereka pengertiannya hanya sedikit saja. 但是我做的工作不是单单一样， Tetapi yang saya lakukan itu bukan hanya satu hal 我 saja. 们建立归正教会， Kita mendirikan gereja reform 我们 Injili. 有归正的哲学， Kita mempunyai filsafat yang 我们 reform. 有归正的伦理， Kita mempunyai etika yang 我们有 reform. 归正的侍奉， Kita mempunyai pelayanan yang 我们有 reform. 归正的文化， Kita mempunyai kebudayaan yang reform. 我们的艺术， Kita mempunyai seni, 我们的音乐， baik itu musik, 我们的大学，我 baik itu 们 universitas, 的中学， baik itu sekolah 我 menengah, 们的小学， baik itu sekolah dasar. 都照着这一切的原理来建立起来。 Semuanya itu didirikan seturut dengan prinsip dalil ini. 那么你说唐牧师，你今天忘记你要讲什么吗？ Lalu saudara mengatakan, apakah Patong hari ini lupa akan apa yang akan disampaikan hari ini? 我还没有糊涂。 Saya masih belum sembrono. 我要讲的东西是很大的系统。 Yang saya mau ungkapkan, sampaikan adalah satu sistem yang sangat besar. 今天我讲的是
大卫 Yang saya katakan hari ini adalah Daud. 领受上帝呼召， Dia menerima panggilan dari Tuhan. 他一生也不糊涂， Seumur hidup dia juga tidak sembrono. 所以他从小做牧羊人， Maka dari sejak kecil dia menjadi seorang penggembala. 打败狮子， Dia mengalahkan singa, 打败熊， mengalahkan beruang, 把羊从狮子的口中抢回来。 merebut domba dari mulut singa. 后来他年幼的时候， Kemudian ketika dia remaja, 打死歌利亚， dia mengalahkan Goliat. 以色列人回到上帝的权柄的下面。 Sehingga bangsa Israel kembali kepada kedaulatan dari Allah. 啊，继续做人的时候， Dan ketika dia melanjutkan 一 hidupnya, 面生活， sambil dia melalui 一 hidupnya, 面亲近上帝， sambil dia dekat kepada Allah, 一面思想神的道， sambil dia juga merenungkan firman Tuhan, 一面建立与神之间的关系。 sambil juga dia membangun hubungan dia dengan 后来 Allah, 他对上帝真理的了解 kemudian pengertian dia terhadap kebenaran dari Allah itu 超过亚伯拉罕， melampaui Abraham, 超过摩西。 melampaui Musa. 大卫的信仰 Iman dari Daud 是和上帝的救赎性发生关系。 itu berhubungan berkaitan dengan sifat penebusan daripada Allah. 大卫的人生 Kehidupan dari Daud 最重要的不是做王， yang terpenting bukanlah menjadi raja 最重要不是牧羊人， dan juga yang terpenting bukanlah menjadi seorang 最 gembala, 重要不是政治， yang terpenting bukanlah hal yang berbau politik, 最重要的上帝的救恩。 tetapi yang terpenting adalah keselamatan dari Tuhan. 你们听我这些讲道， Ketika saudara mendengarkan khotbah-khotbah saya ini, 讲的是大卫， meskipun yang disampaikan adalah Daud, 跟所有的牧师讲的不一样。 yang berbeda dengan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang lain, 明白大卫要明白上帝给他的救赎的启示。 ketika mau mengerti tentang Daud, harus mengerti tentang wahyu yang Tuhan berikan kepada dia tentang penebusan itu. 从来没有一个神学家比大卫更明白耶稣基督的信仰。 Selamanya tidak ada teolog manapun yang lebih mengerti daripada iman yang Daud miliki tentang dari kristologi itu. 大卫是认为耶稣生在世界上， Daud menganggap bahwa Yesus yang dilahirkan dalam dunia 神的独生子。 adalah anak tunggal yang dilahirkan oleh Allah. 诗篇第2篇说：“你是我的儿子，我今日生你。” Maka Mazmur 2 mengatakan, engkaulah anakku, hari ini kuperanakan engkau. 大卫怎么明白这么深的基督论呢？ Bagaimanakah Daud bisa mengerti akan kristologi yang sedemikian mendalam 我们 ini? 知道基督是永恒的上帝生在永恒中间的独生子呢？ Bagaimanakah dia bisa mengerti bahwa Allah yang kekal bisa dilahirkan di dalam kekekalan seperti ini? 大卫在哪里读神学呢？ Di manakah Daud belajar teologi? 他怎么明白这些事情？ Bagaimanakah dia bisa mengerti hal-hal 他们 ini? 怎么知道耶稣是30块钱被卖掉的？ Bagaimanakah dia bisa mengerti Yesus dijual dengan 30 他 keping 怎么 per hari? 明白耶稣受恶人的统治，受恶人的审判，结果钉在十字架上？ Bagaimanakah dia bisa mengerti bahwa Yesus mendapatkan penghakiman daripada orang jahat, akhirnya dia harus disalibkan dan mati di atas 大 kayu 卫 salib? 怎么知道耶稣死的时候是钉在2个强盗的中间呢？ Bagaimanakah Daud bisa mengetahui ketika Yesus mati adalah disalibkan di antara dua penyamun? 完全没有办法明白大卫这些知识从哪里来的。 Saya sama sekali tidak bisa mengerti dari manakah datangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Daud 我 ini. 们只能说是上帝启示他的。 Saya hanya bisa mengatakan Allah lah yang mewahyukan kepada dia. 感谢上帝！ Kita bersyukur kepada 不 Tuhan. 但如此， Bukan saja demikian, 大卫知道耶稣有一天死了，还有复活。 Daud tahu Yesus suatu hari dia sudah mati, masih akan bangkit lagi. 大卫也告诉我们，耶稣复活以后升回天上，坐在上帝的右边。 Daud juga mengatakan kepada kita setelah Yesus bangkit dia akan naik ke surga duduk di sisi kanan Allah Bapa. 他要再来 Dia akan datang lagi 审判活人死人。 menghakimi orang yang hidup dan yang 那 mati. 么，为什么今天我讲大卫讲的这么多的事情呢？ Lalu mengapakah hari ini saya membicarakan tentang Daud membicarakan begitu banyak hal seperti 因为 ini? 他这些信仰化成诗篇。 Karena semua imannya ini telah dinyatakan di dalam Mazmurnya. 圣经从上帝的创造到世界末日的审判很完整。 Alkitab mencatat dari penciptaan Allah sampai kepada penghakiman Tuhan di akhir zaman itu sangatlah sempurna. 够吗？ Sudah cukupkah?
我问你啊， Saya tanya kepada saudara, 圣经从上帝创造世界到最后审判全世界，够了吗？ Alkitab yang mencatat dari penciptaan Allah seluruh kepada alam semesta ini sampai kepada penghakiman alam ini, apakah sudah cukup? 不够。 Tidak. 如果圣经没有诗篇， Jikalau Alkitab tidak memiliki 我 Mazmur, 们没有感觉到生命何等可爱， kita 何等宝贵。 kita tidak akan menyadari bahwa hidup itu begitu indah dan begitu berharganya. 那么诗篇里面重点是什么呢？ Lalu apakah inti di dalam Mazmur itu? 关系耶稣到世界上前后所有的预言。 Yaitu berkaitan dengan semua nubuat daripada Yesus yang datang ke dalam dunia ini. 那么大卫写多少诗篇呢？ Lalu berapa banyakkah Mazmur yang digubah oleh Daud ini? 最重要的诗篇 Mazmur yang terpenting 都是大卫写的。 itu semua ditulis oleh Daud. 基督徒不能没有诗篇， Maka orang Kristen tidak bisa tidak memiliki 也 Mazmur. 就是说， Yaitu juga akan 基 dikatakan 督教的信仰不可以没有大卫。 iman kekristenan itu tidak bisa tidak ada Daud. 我盼望你们花很多的时间研究诗篇， Saya mengharapkan saudara bisa meluangkan banyak waktu untuk meneliti 诗 Mazmur. 篇一共有150篇。 Mazmur keseluruhannya ada 150. 150篇里面有好多叫做弥赛亚诗篇， Di dalam 150 Mazmur itu banyak sekali Mazmur-Mazmur yang mesianik. 第2章、 Mazmur 2, 第16章、 Mazmur 16, 第23章、 Mazmur 23, 第24章， Mazmur 24, 还有后面很多的诗 dan 篇， masih banyak lagi Mazmur yang lain. 都是论到耶稣基督， Semua yang berkaitan dengan Yesus Kristus, 论到耶稣的诗篇， yang berkaitan dengan Mazmur Yesus 叫做 Kristus ini, 弥赛亚诗篇。 yang itu disebut sebagai Mazmur mesianik, 就是说，耶稣没有到世界上来以前， yaitu berarti bahwa sebelum Yesus datang ke dalam dunia, 诗篇已经告诉我们他怎么来，他为什么来，他来了怎么样，他怎样死，他怎样复活，他怎样坐在上帝的右边。 Mazmur sudah mengatakan kepada kita bagaimanakah dia datang, bagaimanakah dia melangsungkan hidup, bagaimanakah dia melakukan segala sesuatu sampai dia mati dan bangkit, itu semua dicatat di dalam 一 Mazmur. 个人研读诗篇、熟悉诗篇，他跟上帝的关系非常亲近。 Seseorang yang membaca Mazmur dan mengerti akan yang dicatat dalam Mazmur, maka hubungan dia dengan Tuhan pun akan sangat erat. 诗篇最重要的作者是谁呢？ Lalu siapakah penulis Mazmur yang terpenting itu? 就是大卫。 Yaitu Daud. 大卫做的诗篇有多少呢？ Berapa banyakkan Mazmur yang ditulis oleh Daud? 最多数的是他。 Yang terbanyak yang ditulis oleh Daud. 大卫写的诗篇最重要的一篇是什么呢？ Apakah Mazmur yang terpenting yang ditulis oleh Daud itu? 我们一定知道， Kita semua pasti tahu, 诗篇23篇。 yaitu Mazmur 23. 我本来今天要讲一半，结果讲到1/4就结束了。 Tadinya saya mau hari ini membicarakan tentang separuh daripada Mazmur, akhirnya sampai seperempatnya saja sudah 这 berakhir. 个下去大概3个礼拜， Selanjutnya mungkin dalam waktu 3 minggu, 我继续讲诗篇23篇。 saya akan melanjutkan tentang Mazmur 那 23. 么我现在讲到这里要结束， Sekarang saya sampai di sini mau berakhir. 下个礼拜我再讲。 Minggu depan saya akan sampaikan 我 lagi. 要提到诗篇28篇怎样用反面来表达信仰。 Saya mau memakai Mazmur 23 dengan sisi kebalikannya kita mengungkapkan, menyatakan iman itu. 为什么说大卫用反面表达信仰呢？ Mengapa dikatakan bahwa Daud dengan sisi kebalikannya untuk menyatakan imannya? 下个礼拜你要先听到人生10大危机， Minggu depan saudara akan mendengarkan terlebih dahulu 10 krisis hidup manusia. 听完了以后， Setelah selesai mendengarkan, 我们再读圣经， baru kita mulai membaca Alkitab. 结果我们发现10个危机都在上帝的能力之下完全解决过来。 Kemudian akhirnya kita akan menyadari bahwa semua 10 krisis itu di dalam kuat kuasa dan kedaulatan Allah itu telah terselesaikan. 我甚至可以说，这种描写的文学是大卫发明的。 Bahkan saya bisa mengatakan bahwa cara literatur, cara pengungkapan seperti ini ditemukan oleh Daud. 一个人明白大卫的文学的方法论， Seseorang yang mengerti akan metodologi sistem sastra daripada Daud 你 ini, 也学习
做一个圣经的文学家。 Maka saudara pun akan belajar menjadi seorang sastra tentang Alkitab. 下个礼拜我再分析， Minggu depan saya akan meneliti lagi. 今天我就讲到这里。 Hari ini sampai di sini. 愿上帝与我们同在， Kiranya Tuhan menyertai kita, 赐福我们听明白上帝的真理。 memberkati kita sehingga kita boleh mendengar dan mengerti akan kebenaran 我们现 Tuhan. 在大家低头祷告， Sekarang mari kita tunduk kepala kita 每一个 berdoa. 人低头 Setiap 向 orang 上帝祈求， setiap orang tunduk kepala berdoa bermohon kepada Tuhan. 请恩和长老带领我们祷告。亲爱的恩主，我们满心感谢主，你的旨意乃是要我们常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩。我们这时候欢喜快乐的心情来到主的面前，恳求主继续的帮助我们，让我们所听得到，借着这个大卫的生平，我们能够深深在思考大卫是怎样的人，大卫怎样能够蒙主的悦纳，大卫怎样能够领受主你所赐给他这个宝贵的启示，特别是有关基督论方面，以致他已经写了这个诗篇，让我们在信仰上能够有根有基。求主帮助我们听完道之后能够产生信心，让我们能够成为一个坚固的基督徒，能够成为一个有见证的基督徒，永生一人的基督徒。求主继续帮助我们以后的年日能够走在主的正道上，我们能够把一切的荣耀归给主。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengatakan kepada kami, hendaklah bersukacita dan tidak hentinya berdoa dan berucap syukur dalam segala hal. Kami bersukacita ya Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang berlimpah setiap minggu seperti ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami setelah mendengarkan tentang kehidupan Daud, bagaimana Tuhan berkenan akan hidupnya, bagaimana Tuhan memberikan wahyu khusus kepada dia, mengerti sedemikian teologi, sehingga kami yang beriman kepada Tuhan mempunyai dasar di dalam iman kami. Tolong kami ya Tuhan, setelah mendengarkan firman ini boleh timbul iman kepada kami, sehingga kami boleh menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh berakar dan sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan dan berjalan di dalam kemuliaan kebenaran Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.